Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد رضينا بالله ربا kami reda Allah Tuhan kami, wabil Islam dina, dan kami reda Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami reda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Pertama selamanya kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya masih memberi kita ruang dan peluang untuk kita hidup pada pagi ini. Alhamdulillah, kita mulakan pagi kita dengan mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, hadir ke rumah Allah, menunaikan kewajipan salat subuh secara berjemaah. Dan Alhamdulillah, sekali lagi Allah Ta'ala memilih kita untuk kita turut serta dalam majlis ilmu, mengambil sedikit sebanyak barakah majlis ilmu, untuk sama-sama kita meneladani khazanah-khazanah ilmu. Moga-moga ianya jadi panduan serta pengajaran yang baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang berusaha pengurusi Masjid Al-Hidayah serta seluruh barisan ahli jaga kuasanya, para pegawai masjid, Imam Bilal, Siap, Muslimin, Muslimat, Datuk, Datin, Tuan Haji, Puan Hajah, Ibu Ayah, moganya semua kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah Ta'ala menerusi kuliah subuh pada pagi ini, hari Ahad, minggu kedua. InsyaAllah tuan-tuan, kita masih lagi meneruskan pembacaan kitab berkaitan dengan pengajaran di sebalik wasiat Luqman Al-Hakim. Pengajaran di sebalik wasiat Luqman Al-Hakim. Kita telah sebut dalam Al-Quran terdapat wasiat Luqman yang digariskan, yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, iaitulah 10 ayat yang dibacakan oleh Imam tadi. Itulah 10 ayatnya, merupakan wasiat Luqman kepada anaknya, dan juga kepada kita semua umat manusia. Bila mana ini dirakamkan dalam Al-Quran, sudah pastilah untuk sama-sama kita mengambil intipatinya. Dan apa yang kita bincangkan adalah hikmah di sebalik pengajaran, di sebalik apakah pengajaran di sebalik wasiat-wasiat Luqman tersebut. Kita telah berhenti pada pertemuan yang lalu pada pengajaran yang ke-31. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajaran seterusnya. Itulah berkaitan dengan fadilat dan keutamaan kembali bertaubat kepada Allah dan kedudukan mereka yang bertaubat kepada Allah. Muslimin, muslimat, moga-moga dirahmati Allah. Menerusi ayat dalam surah Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي
thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Sambungan pada perbincangan hari ini pada kalimah wattabi' sabila man anaba ilayya. Pengajaran yang dihimpunkan oleh pengarang pada pengajaran yang ke-22 hari ini ialah berkaitan dengan keutamaan kembali bertaubat kepada Allah dan kedudukan mereka yang bertaubat di sisi Allah Ta'ala. Pada ayat yang saya baca tadi, wattabi' sabila man anaba ilayya, yang bermaksud dan ikutilah jalan orang-orang yang bertaubat dan kembali kepadaku. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjadikan jalan mereka yang kembali kepada Allah sebagai jalan yang diperintahkan untuk diikuti dan ditempuhi. Allah Ta'ala sebut, dan ikutilah jalan-jalan orang yang bertaubat. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan kembalilah kepada aku. Muslimin ibayah dirahmati Allah sekalian, kembali kepada Allah ini maknanya setiap inci pergerakan dalam kehidupan kita di muka bumi ini, semua kita sedia maklum, semua ini kita sepatutnya kembali kepada Allah Ta'ala. Baik dari segi dalam aspek kita bersyukur apa yang kita dapat, kembali kepada Allah Ta'ala, terima kasih Allah, syukur dan sebagainya. Dalam aspek di sini disebut kembali kepada Allah Ta'ala sekiranya kita mempunyai sebarang masalah dalam kehidupan kita, juga kembali kepada Allah Ta'ala, kembali mengerti Allah Ta'ala. Biasanya begitulah, bila dia susah dia ingat Allah Ta'ala. Dan setiap inci kehidupan kita di muka bumi ini pasti kita ada melakukan kesilapan, kesalahan, dosa dan sebagainya, sedar ataupun tidak. Juga kita perlu kembali kepada Allah. Maknanya tidak dapat tidak, pasti saban hari kita perlu muhasabah diri, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baik dosa kecil yang kita laksanakan hari-hari itulah, sengaja tak sengaja. Dosa besar tu insya-Allah lah, moga-moga kita terlindung. Dosa besar kita buat beratlah, jadi insya-Allah moga kita terlindung. Kalau berlaku kan, cara kembali lagi hebatlah. Cara nak bertaubat itu lagi kita kata memerlukan mujahadah yang kuat. Ini kita nak kembali kepada Allah Ta'ala dalam aspek bersungguh-sungguh, supaya kita tak nak buat dah perkara-perkara yang lampau ini, sebagai contoh. Asasnya begitu. Maknanya kita sedar ke diri kita manusia biasa yang saban hari ada dosa, supaya mendidik jiwa kita ada nilaian seorang hamba yang mempunyai Tuhan kita, Allah Ta'ala yang menjadikan kita, yang menciptakan kita, yakin situ, supaya didik jiwa kita tidak bongkak, sombong dalam pergerakan kita di dunia ini. Kembalilah kepada Allah Ta'ala, muhasabah diri kita setiap apa yang kita lakukan, mula daripada bangun tidur sampai ke nak tidur semula. Nabi SAW sendiri, manusia yang maksum, jamin syurga pun tak tinggal mohon ampun dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, wallahi inni la astaghfiruka wa atubu ilaih. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, fil yaumi, setiap hari, 70 marrah, 70 kali. Basic kan istighfar. Istighfar itu kekuatan istighfar. Kita semua tahulah istighfar bagaimana. Ada penghulu istighfar yang biasa kita sebut pun tak apa. Yang penting istighfar itu nak kita istiqamahkan dalam amalan kita. Kalau kita lihat Nabi sendiri sebagai manusia yang jamin syurga pun tetap beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jauh benarlah kita kalau segan nak beristighfar.
nyegar, rasa malas, moga-moga kita kuat kan, istighfar sebelum tidur, mohon ampun sebelum tidur, sebab tak tahu tidur tak bangun ke kan, mana kita tahu. Jadi nak bersih diri kita balik. Jadi dalam kerangka kita nak kembali kepada Allah Ta'ala ini, menurut pengarang meliputi 4 perkara. Yang pertamanya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Dalam kerangka kita nak kembali kepada Allah, yang pertamanya disebut cinta kepada Allah. Sudah pasti semua kita pernah dengar, tak kenal maka tak cinta tak. Maknanya dalam kerangka kita nak kembali kepada Allah Ta'ala, kita sekiranya kita manusia yang ada iman, insya-Allah kita kenal Allah kita kenal Tuhan kita. Begitu penting, kenapa kita perlu kenal? Supaya kita rasa kasih sayang, rasa cinta kita dalam ibadah dan sebagainya. Bagaimana nak mengenali? Sudah pastilah dengan kita mempelajarinya. Sebab tu disebut kita belajar tentang tauhid. Asasnya dalam umat manusia itu sendiri, dipasakkan dalam hatinya soal tauhid dahulu, soal ketuhanan, supaya dikenal Tuhan dia yang dia nak sembah ni. Kenapa hang solat? Kan saja orang solat, aku solat lah. Tapi kenapa? Kan? Kenapa solat? Kenapa, siapa hang sembah, siapa dan sebagainya. Kita kenal. Nak kenal tu kita kenal Tuhan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul. Siapa Tuhan, sifat pemurah ni bagaimana dan sebagainya. Dipelajari dalam sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat harus, sifat mustahil, semua kita belajar untuk kita kenal. Bila mana kita kenal, insya-Allah kita tak berani. Contoh, nak buat jahat, tak berani. Tuhan Maha melihat, Tuhan tahu, walaupun mak ayah tak tahu, Allah nampak kan. Jadi terbenteng pergerakan dia, terbenteng, terhalang. Jadi setiap perilaku dia kan, apa yang halang dia? Iman lah, iman dalam diri dia tu kan. Yang dia yakini bahawa Allah Ta'ala sentiasa awasi dia yakin situ. Jadi dia tak berani nak buat jahat sebab dia kenal dah kan. Tak boleh nak menipu. Dikenal Allah Ta'ala bagaimana sifat pemurahnya, kasih sayangnya Allah Ta'ala, Maha Pengampun dan sebagainya. Walaupun dia melakukan dosa-dosa yang banyak sebelum ni, dia kata aku dosa banyak Ustaz, tapi sebab dia kenal tu Allah Ta'ala Maha Pengampun, bagaimana maafnya Allah Ta'ala, dia tetap istiqamah, teruskan bertaubat kepada Allah Ta'ala tanpa rasa segan silu, tanpa rasa betul ke Allah Ta'ala apa ke aku ni, tanpa rasa buruk sangka dan sebagainya. Itu sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya kita kenal. Maknanya cinta dalam kerangka kembali kepada Allah Ta'ala tu, awal-awal disebut kita cinta kepada Allah Ta'ala, kenal. Bila mana kenal, insya-Allah kan, kita mula rasa indah dalam beribadah, kita mula rasa seronok dalam beribadah, kita nak sembahyang rasa seronok dan sebagainya. Yang takutnya kita ikut-ikut orang. Dia tak boleh ikut-ikut orang. At least basic kita tahu dan sebagainya lah, supaya kita dapat menambah baik kualiti ibadah kita dalam kerangka kita nak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Itu kenal. Yang pertamanya maknanya elemen kembali kepada Allah Ta'ala itu meliputi cinta kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya tunduk kepada Allah Ta'ala bila mana dia mengenali sifat-sifat pada Allah Ta'ala itu sendiri sebagai Tuhan, dan sifat kita yang nak memohon ampun ini mesti tunduk patuh kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan apa yang disuruh. Kita nak kembali pada Allah Ta'ala ni kan, setiap dah melepasi fasa-fasa kita buat perkara-perkara yang dilarang dan sebagainya, kita dah melakukan dosa. Nak kembali pada Allah Ta'ala itu dengan kita menanam sikap yang semangat benar-benar nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tingkatan pada hamba itu sendiri mesti memiliki sifat yang dia sedar diri dia hamba, dia tunduk pada Allah Ta'ala tanpa rasa bongkak. Itu kan, macam ni iblis lah bongkak kan, begitulah. Tunduk pada Allah Ta'ala. Tunduk ni
laksanakan apa yang disuruh. Alhamdulillah, insya-Allah kita buat yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Ini berat sikit ni. Kan, nak tinggal larang ni berat sikit dah. Buat boleh, solat boleh, puasa boleh. Nak tinggal nombor ekor susah sikit. Ni lama dah kecil lebih besar main nombor ekor. Contoh, ada contohlah gitu. Nak solat kan, sujud-sujud tu keluar nombor ekor. Alhamdulillah, bab solat, alhamdulillah, bab panggil apa, melaksanakan ibadah, tapi dalam masa sama nak meninggalkan yang mungkar. Dia kena datang berdua lah. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Baru kena pada gaya ni kan. Itu yang sepatutnya kita terlihat. Alhamdulillah. Sebab tu pentingnya kepada kualiti dalam pelaksanaan ibadah kita. InsyaAllah ibadah kita tu sendiri sebenarnya dia akan menjadi benteng kepada perilaku kita. Kan, sekiranya ibadah kita itu ibadah yang berkualiti lah. Kan, sebab dalam Quran dah sebutkan solat itu dapat cegah daripada buat perkara yang mungkar. Kan, solat yang bagaimana? Mesti solat itu solat yang benar-benar dia berkualiti lah. Kan, dia sikit-sikit dia terhakis sifat sombong, sikit-sikit terhakis sifat pemalas dan sebagainya. Ni dah sombong masih ada dalam diri. Sombong masih ada. Kan, Pak Imam ke, Pak Ustaz ke, sama ke, masih ada sombong dalam diri. Nah, ni kata orang kaya je, kata orang miskin je, kata orang ada kedudukan, sama je kan. Kalau dalam diri tu masih ada sombong, yang susah pun ada sombong, yang ustaz pun masih ada sombong kan. Dalam diri mahakir. Sebab tu dia disuruh kita bermuhasabah. Bukan kita duk hisap orang je, hisap diri sendiri dahulu. Tunduk dan patuh pada Allah Ta'ala. Tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu penting dalam kita nak mendapatkan kualiti yang dimaksudkan kembali, bertaubat kepada Allah Ta'ala dan duduk di benar-benar jalan-jalan orang yang bertaubat. Ianya perlu disegerakan, bukan ditangguh-tangguh kan. Nantilah dulu kan, muda lagi ni, nanti tua taubatlah insya-Allah. Hai, mati persyarat tua. Nah, malam tadi anak kawan saya umur 10 tahun meninggal. Mana ceritanya muda lah kan, 10 tahun. Malam tadi di PPM lah, tengah tunggu result postmortem kan. Maknanya itulah kematian kan. Ada apalah dia budak 10 tahun, insya-Allah surgalah kan. Kecil lagi. Ceritanya kalau dah jadi, kita dah besar, dah 20 tahun, dah 25 tahun, dah ditaklifkan, dah ditanggungjawab sembahyang dan sebagainya. Duk main ayat nanti taubat tua lah, taubat. Letihlah kalau macam tu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum kan, dan bersegeralah kan ila maghfirah, kepada memohon keampunan kepada Tuhan kamu. Bersegeralah. Mungkin terlepas melakukan perkara yang ditegar, terus kembali beristighfar dengan cepat. Itu yang kita nak lazim dalam perilaku kita. Namun terkadang kita manusia kan, kadang-kadang dia jadi lupa, lalai dan sebagainya. Itu memerlukan mujahadah yang kuat, sokongan yang kuat oleh diri sendiri dan daripada bantuan Allah Ta'ala. Sebab itu penting kita minta bantuan. Ya Allah, aku nak bertaubat dan ya Allah kan, dah 40 tahun dah aku hidup ni kan, perangai dah berubah lagi ni. Ya Allah, bagi kekuatan padaku kan. Tak salah, memang kena minta pun, kena minta, berdoa lah. Bagi kekuatan pada aku untuk nak kembali kepadamu, bermuhasabah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bukankah itu yang diajar oleh baginda Rasul? Maknanya kita meminta bantuan pada Allah Ta'ala ya. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku ya Allah untuk ingat kamu. Minta bantuan lah tu. Nak sembahyang pun minta bantuan, takut jadi malas. Mengingati Allah Ta'ala tu meliputi semualah, sembahyang, baca Quran dan sebagainya yang wajib. Itu kan doa Sayyidina Muaz, doa Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz, mengajar Sayyidina Muaz supaya amal doa tu kan. Minta bantuan bersyukur, minta bantuan perbaiki ibadah
Kan semua orang hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta bantuan supaya kita dapat perelokkan ibadah kita. Kualiti tu nak daripada 15 hingga daripada mula balik hingga sekarang takkan sama, kan? Takkan sama, mesti ada penambahbaikan. Itu yang kita perlukan supaya benar-benar kita mendapatkan nilaian, kita kata zauq ataupun kemanisan pada ibadah kita itu sendiri. Muslimin, muslimat, moga-moga semua kita dirahmati Allah. Yang ketiga, yang ketiganya kembali kepada Allah itu meliputi empat perkara. Perkara yang ketiga adalah kita datang kepada Allah Ta'ala, tunduk dan kita datang kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, berpaling selain daripada Allah Ta'ala. Datang kepada Allah Ta'ala mana kita sendiri yang datang kepada Allah Ta'ala itu dalam konteks kita nak menjaga hubungan Allah Ta'ala. Kita yang datang kepada Allah Ta'ala ke arah kita taqarrub ila Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui ibadah kita itulah. Solat tak cukup solat 5 waktu sajalah, kan? Di rumah tambahi dengan amalan yang kita rasa nak, masa tu lah aku nak berbual dengan Allah Ta'ala. Solat kita, kan? Banyakkan tahajud kita, taubat kita, hajat kita. Cuba kira balik, berapa kali kita solat taubat sehari? Ke sebulan sekali? Ke tak ada langsung? Ke puasa je? Bulan puasa sebab buat qiyamul lail sekali tu je lah. Kan? Tak boleh lah kalau gitu. Tak boleh lah kita tunggu qiyamul lail tahun depan pula. Nak tahu solat taubat tu buat hari-hari lah, tak ada masalah. Macam sunat-sunat biasa, sunat-sunat taubat biasa, kan? Kalau taubat yang benar-benar taubat nasuha semua tu, kan, itu sekiranya melakukan perkara yang berdosa besar. Ini kita kata nak harian punya ni, kan? Taubat sunat macam biasa, buat 2-3 hari sekali pun okey tu, kan? Takkan setahun sekali, mulai tahun depan. Maknanya kita datang kepada Allah Ta'ala untuk menjaga hubungan. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah dan Allah akan jaga kamu, Nabi sebut. Dalam kerangka kita menjaga itu, menjaga dari aspek pengibadatan, dari aspek hubungan dengan Allah Ta'ala, menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala, supaya kita nak menjadi hamba yang dikenali oleh Allah Ta'ala. Logiknya begitu. Memanglah kita semua Allah Ta'ala kenal, tapi kita sendiri tak pernah sujud, tak pernah sembahyang dan sebagainya. Mana mungkin kita nak berdoa tiba-tiba nak terima, kan? Tak pernah kita kata sujud dan patuh pada Allah, kan? Tiba-tiba, ya Allah aku nak ni, kan? Logik kita selesai beribadah, ada wudu, lepas kita solat, kita berdoa, insya-Allah, kan? Memanglah Allah Ta'ala maha memberi. Boleh bagi je, kalau nak bagi yang pemurah Allah Ta'ala itu sendiri, tapi mesti satu sudut memerlukan usaha kita juga, dalam kerangka kita nak mengharapkan sesuatu daripada Allah Ta'ala. Jaga hubungan dengan Allah Ta'ala dan berpaling selain daripada Allah Ta'ala. Cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, datang kepada Allah dan berpaling selain daripada Allah Ta'ala. Maknanya tidak melakukan dosa besar ni, tidak melakukan syirik, tidak melakukan syirik. Dan itulah wasiat yang pertama yang disebut dengan itu hari kita sebut dah, yang Luqman pesan pada anaknya tu, kan? La tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah, kan? Wahai anak kesayanganku, jangan kamu mensyirikkan Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu perbuatan dosa yang, satu kezaliman yang besar, kan? Tak zalim macam mana? Dia sendiri menyembah sesuatu yang tidak boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat, kan? Menyembah sesuatu yang tak boleh memberi manfaat dan mudarat pun. Patung contoh, dia yang buat patung tu, lepas tu disembah pula. Kan? Macam itulah maksudnya, tak boleh memberi mudarat, tak boleh memberi manfaat. Sebegitulah perbualan Nabi Ibrahim dengan ayahnya, kan? Ayah buat patung, ayah sembah, kan? Bahkan Nabi Ibrahim kan diuji dengan ayahnya yang pembuat berhala, kan? Allah, itu ujian para rasul lagi hebat, kan?
Jadi kita tak nak, kan? Kita dah yakin, kita dah datang Islam pada kita, kita dah diberi pendedahan, dah belajar, tak ada alasan dah, tak tahulah, tak pernah dengar pula pasal Islam ni. Kalau dia buat ayat gitu kan, tak pernah dengar. Kita hidup dalam mana ni, zaman semua ada kemudahan, nampak ni kan? YouTube ada, TikTok semua, maknanya ada kemudahan mendengar sampai Islam pada telinga kita. Jadi tak ada dah perkara-perkara khurafat yang dulu lama-lama dulu kita dah tinggal, yang jurus kepada syirik kita tinggal. Kita nak kepada Tuhan yang satu sahaja, Rabbul Jalil, tak ada berpaling, tak ada dah kita nak cari kuasa-kuasa lain ni selain daripada Allah Ta'ala sahaja. Adalah aspek kita nak buat pengobatan sekalipun, kita tetap kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan kata kita percaya dah benda-benda yang mengaruh-ngaruh ni, yang boleh mengganggu-gugat kita punya kepercayaan itu sendiri, mengganggu-gugat kita punya keimanan itu sendiri. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, kata Ibnul Qayyim, tidak ada yang berhak dalam memperolehi gelaran Al-Munib. Apa yang Al-Munib? Iaitulah orang yang kembali kepada Allah, melainkan terhimpun pada dirinya 4 perkara tadi. Itu menurut Ibnul Qayyim. Maknanya tak ada berhak kita ni dapat gelaran Al-Munib, orang yang benar-benar kembali kepada Allah Ta'ala, sekiranya tak ada dapat 4 perkara tadilah. Maknanya dalam konteks dia nak kembali pada bertaubat kepada Allah Ta'ala itu dengan cintanya kepada Allah, dengan kasih sayangnya kepada Allah, dengan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, menjaga hubungan Allah Ta'ala, dan dia berpaling selain daripada Allah Ta'ala, tidak mempercayai ada kuasa lain selain daripada Allah Ta'ala, dan i'tiqad dia sendiri tidak mudah terganggu gugat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan dia punya kepercayaan, kan? Kadang-kadang begitu kita bimbang, boleh merosakkan dia punya kepercayaan. Tapi alhamdulillah kita dah pasal awal-awal lagi soal keimanan, soal kepercayaan dalam diri kita dah. Alhamdulillah, itu yang menjadi tunjang sebenarnya untuk kekuatan diri kita. Tauhid itu sendiri yang menjadi akar tunjang kepada kita umat manusia untuk kita bangun, meneruskan kehidupan kita. Tauhid kita itulah yang menjadi benteng kepada kehidupan kita. Muslimin, muslimat, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Habis itu yang ke-32. Seterusnya kita lihat pengajaran yang seterusnya, iaitulah sesungguhnya semua amalan manusia itu dihitung dan mereka akan mengauk hasilnya pada hari akhirat kelak. Kemudian kepadaku jualah tempat kembali kamu, lalu aku akan menerangkan kepada kamu mengenai apa yang dahulu kamu kerjakan. Tadi kita dah bincang soal pengajaran yang wattabi' sabila man anaba ilayya, kemudian thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Kemudian kepadaku jualah tempat kamu kembali. Itu tauhid kita. Yakin setiap kita buat, kita solat semua ni, kenapa? Kita yakin yang kita ni akan mati, akan kembali kepada Allah Ta'ala. Tak lama pun hidup di dunia, kan? Nak pergi sana dengan bekalan apa? Dengan bekalan apa? Tempat kita bersusah payah nak berusaha di dunia lah, untuk kita berehat di akhirat. Lalu aku akan menerangkan kepada kamu mengenai apa yang kamu lakukan dahulu di muka bumi. Masa tu tak ada dah, kan? Ya Allah, bagi baliklah aku naik balik, kan? Dah meninggal dah. Masa tu Allah Ta'ala akan jelaskan apa yang berlaku kita laksanakan di muka bumi. Tak ada tipu daya, tak ada nak mengelak-gelak dah, kan? Tak ada nak boleh mohon-mohon dah, tak ada nak guna pengaruh kuasa, tak ada nak guna kita punya kedudukan, tak boleh dah. Farji'na na'mal amalan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ya Allah, kami nak buat amal soleh, kan? Dah mati dah, tak boleh. Tuhan kata, kan, dulu ada peluang, hang tak buat, dah meninggal, lepas tu nak minta kembali kepada ke bumi untuk buat baik. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, kan? Kembalikan kami ke bumi untuk kami berbuat amal soleh.
Jadi Allah Ta'ala tak bagi dah, sebab dah ada peluang dah dulu. Masa tu untuk dibentangkan kepada kita apa yang kita laksanakan. Setiap amalan dihitung dan akan kita lihat hasilnya pada hari kiamat kelak, pada hari perhitungan kita nanti, yaumul mahsyar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat baik sadarah pun diambil kira. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat kecil sadarah pun diambil kira. Buat sampah tepi jalan pun diambil kira, apatah lagi perkara-perkara yang besar, kan, semua diambil kira. Jadi kita situ, kita tahu situ, kita yakin setiap perbuatan itu diambil kira, kan. InsyaAllah kita nak jadi manusia yang baik, semua kita tahu. Cuma kita dalam keadaan nak perlu bermujahadah lawan lawan perangai ni, lawan nafsu kita, lawan kita punya malas, lawan kita punya ego dan sebagainya. Ni lawan kita punya sifat-sifat mazmumah tu yang keji dalam diri tu. Kita hiasi dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Nak perlu lawan nafsu kita tu sendiri. Nafsu kan, dikata nafsu kan ada banyak, kan. Ulama tasawuf mengklasifikasikan nafsu itu ada 4. Nafsu al-ammaratu bisu, nafsu yang suruh buat jahat. Itu tu, ya, nafsu. Walaupun syaitan tak ada bulan puasa, dia tak buat jahat juga. Nafsu lah. Contoh kita kata syaitan kena ikat dah, kenapa jahat juga ni? Nafsu, keinginan, kan. Nafsu tu kena kawal. Apa lagi? Al-lawwamah, nafsu yang dah buat dah, lepas tu dia rasa menyesal. Dah buat rasa menyesal, maknanya dia dah ada apa, dah ada perasaan nak kembali tu. Dia buat menyesal. Yang tadi buat jahat je, kan, tak ada rasa menyesal. Ditegur marah pula kan, tegur pula apa kubur lain-lain, kan, ikut pada aku lah, kan, duit aku, contoh. Al-lawamah ni pertengahan, kan, dia dah mula rasa menyesal apa yang dia buat, kalau lah aku tak buat, kan. Lepas tu al-mulhamah, rasa nak buat tak jadi buat. Alhamdulillah, kan, rasa nak buat tak jadi buat, dah pandai kawal nafsu dah. Lepas tu al-mutmainnah, yang bersifat tenang. Nafsu yang kita nak ni, nafsu ini nafsu yang dimiliki oleh golongan yang suka bermujahadah, yang kuat bermujahadah. Golongan salafus salih kita nak yang sering kali bermujahadah untuk mendapatkan ketenangan dalam jiwa dia. Itu yang dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa tu, nafsu tu, hati kita lah. Itu kita perlu kawal, perlu jaga. Buat baik, buat jahat, semua tahu, takkan tak tahu, kan. Takkan tak tahu talih ni kena buat, kata talih tak boleh buat. Maknanya semua tahu baik dan jahat tu sendiri. Cuma kadang-kadang dia datang juga, mengaji dah datang juga perangai, ada je sikit secebis dengki dalam diri dia, dengki, hasad dengki tu. Kan, tengok apa kejayaan orang. Dengki dia bukan ke kawan dia, adik-beradik boleh dengki, kan. Tengok adik-beradik dia sikit-sikit dengki. Bahaya dengki ni, satu masalah hati yang berpunca daripada hati ni, masalah hati yang boleh merosakkan hubungan silaturahim. Hasad dengki, kan, baik dengan jiran, baik dengan tetangga, baik dengan masyarakat, baik sesama ahli karyah, sama-sama duduk dalam masjid pun sama, duduk dalam rumah yang sama pun sama, dengki dengan adik-beradik. Sebab tu dengki ni Nabi sebut innal hasada yakulul hasanat. Sesungguhnya hasad itu, hasad dengki itu, dianya memakan setiap kebaikan yang kita buat. Kama ta'kulun narul hatab, seperti mana kamu lihat api makan kayu. Kita solat, buat baik dan sebagainya, satu sudut kita ada lagi perasaan dengki itu, hasad. Bermula dari hasad itu kita mulalah mereka cerita. Yang mula dari hasad tu kita mula buat cerita.
Kepelik dia ni, rasanya kerja sama je dengan aku ni kan. Datang mana pula tiba-tiba dapat APC hari tahun ni. Tiba-tiba dapat cemerlang. Deki kawan dia. Ini saya jilat bos ni. Nampak ayat deki tu kata jilat bos kan. Na'udzubillah, supaya tak ada dalam hati kita. Semua kita nak kebaikan, semua nak cemerlang, semua nak selesa dan sebagainya kan. Tapi dah tak dapat, itu kawan dapat kan. Jangan kita pula duk cerita ke orang, cerita ke orang depan baik, tahniah lah, alhamdulillah cemerlang kamu ni tahun ni ya. Depan main belakang, aku tak percaya dia cemerlang ke mana ni. Tu permainan yang bermain dalam konteks orang yang bekerja kan. Dalam konteks orang yang bekerja nampak macam biasa kan. Depan puji, terima kasih lah, alhamdulillah, tahniah. Main belakang dia buat cerita dia ni pulang mana kerja mula dan sebagainya. Na'udzubillah. Hasad dia solat, jaga puasa, buat semua, tapi jauh dari seluruh hati tu masih ada perasaan seperti itu. Itu kita bimbang. Tahu tak salah? Tahu. Semua orang tahu itu salah. Semua salah, ini tak boleh. Tapi masih ada itulah yang kita nak bermujahadah tu. Berjihad melawan hawa nafsu dan syaitan. Itu yang kita kata paling utamalah kan, dalam nak mendidik jiwa kita. Muslimin muslimat, moga-moga semua kita dirahmati Allah sekalian. Apa yang penting, setiap perilaku kita itu kita yakin dan percaya, semua kita yakin dan percaya ianya akan dihitung dan akan semua diambil kira oleh Allah Ta'ala dan akan dibentangkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Di situ tak ada dah dakwa-dakwi, tak ada dah kita nak pusing-pusing cerita, tak ada. Di dalam kubur pun tak ada pusing cerita dah, apatah lagi di hadapan dengan mahkamah Allah Ta'ala dengan Rabbul Jalil, dengan raja segala raja. Tak ada nak dakwa-dakwi dah. Kita dia nak menghadapi azab kubur pun dah tak boleh nak tipu-tipu dah kan. Apa ayat surah Yasin tu lupa dah saya. Yang kata tangan cakap, kaki cakap, kan dalam surah Yasin. Kita dah baca tiap minggu tu kan. Dalam Quran cerita mulut dikunci kan, tangan bercakap. Lupa dah ayat. Dalam tu lah. Maknanya tak ada nak tipu-tipu dah kan. Tak ada nak tipu dah. Sekarang boleh lagi menipu. Jadi yakin di situ, yakin tu datang mana? Keimanan kita lah. Keimanan tu datang mana? Daripada apa yang kita pelajari, daripada kita mengenali sifat-sifat Allah, datang dengan tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat 20 dan sebagainya. Ke arah kita nak mendatangkan rasa kasih sayang, cinta kepada Allah Ta'ala. Habis itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 7, 10 boleh lagi? Ya benar. Allah Ta'ala alam. Okay, insyaAllah sambung. Kalau sambung yang ni panjang sikit ni, nanti takut lagi panjang. Jadi saya rasa di sini dahululah saya berhenti. Moga-moga ianya adalah sedikit sebanyak manfaat untuk diri saya sendiri yang bercakap ni, dan juga untuk pendengar sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga semua kita dirahmati Allah dan menjadi hamba yang kuat bermujahadah dalam kita nak menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala, insyaAllah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.